Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama lagi dengan saya dalam studio. Insya-Allah pada hari ini kita nak berborak pula pasal seorang sahabat ni. Sahabat dalam 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam syurga, iaitu siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang mana beliau ni, kita tahulah beliau ni digelar sebagai pemegang amanah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi sahabat ni memang sangat istimewa, sangat hebat. Sebab apa? Sebab beliau ni antara salah satu sahabat yang mana pernah mengikuti semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau ni sangat memainkan peranan yang besar ketika mana membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira di medan perang, kat mana-mana memang beliau ni sangat-sangatlah hebat. Salah satu sifat yang menarik tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ialah beliau ini sangat-sangat hebat dalam bidang kepimpinan. Kita boleh lihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengutus beliau untuk mengetuai peperangan yang mana dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Takkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menjadikan orang yang tidak hebat dalam mengetuai peperangan. Mestilah Rasulullah akan menilai terlebih dahulu. Rasulullah akan memilih orang-orang yang rasanya layak dan juga patut untuk menyandang jawatan tersebut, kerana peperangan ni bukan satu benda yang main-main. Dan juga kalau anda semua nak tahu, sebenarnya Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah orang yang bukan berperwatakan kasar, keras dan sebagainya. Kita dapat lihat yang Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah seorang yang berlemah lembut, ia cepat bertoleransi, cepat bertolak ansur dengan mana-mana orang. Tapi apabila dalam bab kepimpinan, dalam bab peperangan dan sebagainya, memang tak boleh main lah, memang tak boleh nak ditandingi. Yang mana bila bab kepimpinan ni, beliau ni akan sama level dengan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah. Hebat tak? Dan kalau anda semua nak tahu, sebenarnya Rasulullah SAW sendiri banyak mentionkan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dalam hadis-hadis yang diriwayatkan lah. Salah satunya kita boleh lihat dalam riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan kami, iaitu wahai sekalian umat Islam, ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hebat tak? Okey, baik. Jadi Rasulullah SAW bukan saja pernah mengutuskan Abu Ubaidah Al-Jarrah ke medan peperangan untuk menjadi ketua, bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengutuskan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ke tempat-tempat lain lah. Contohnya Rasulullah SAW pernah mengutuskan Abu Ubaidah Al-Jarrah ke Najran untuk memungut jizyah daripada penduduk setempat kerana mereka masih lagi belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya mereka juga pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memutuskan seorang insan yang boleh dipercayai dan amanah kepada mereka lah. Dan tidak lain tidak bukan, mesti Rasulullah SAW akan memilih Abu Ubaidah Al-Jarrah kerana dia yang paling sesuai. Kalau kita lihat juga Rasulullah SAW pernah mengutuskan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ke tempat-tempat lain. Contohnya pernah mengutuskan ke Yaman untuk mengajarkan tentang Islam, dan juga Rasulullah SAW pernah mengutuskan beliau ke Bahrain untuk memungut jizyah daripada mereka. Okay, salah satu sifat yang menarik juga tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ialah beliau ni bukan seorang yang tamakkan harta, tak pandang pun dunia ni sangat. Dan kita boleh lihat Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sepatutnya mendapat harta yang lebih banyak, kerana banyak peperangan yang disertai oleh beliau, memang banyak menang dan juga banyak harta yang dapatlah. Tetapi beliau ni tidak bermewah-mewah dengan harta yang beliau ada. Beliau ni tidak pandang sangatlah dunia yang ada pada tangan beliau. Kalau kita lihat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini hanya mengambil harta tersebut sikit saja. Ambil harta tu hanya untuk diri dia, ambil harta tersebut untuk keluarga dia, dan selebihnya untuk disedekahkan dan juga diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ialah yang pertama, apabila kita mendapat seorang kawan, apabila kita mendapat seorang sahabat yang boleh dipercayai dan kita yakin dengan persahabatan antara kita dan juga dia, maka kita peganglah dia betul-betul. Sebab sahabat yang macam ni bukan senang nak cari tahu kat dunia ni, memang sangat susah untuk dicari. Seperti mana yang kita lihat Rasulullah SAW pegang betul-betul Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sebagai seorang sahabat yang mana bukan bermanfaat untuk dia saja, bukan membantu Rasulullah SAW saja, tapi bermanfaat untuk umat Islam ni. Dan yang kedua, kita dapat lihat bahawasanya amanah ini bukan satu permainan sebagai untuk kemasyhuran kita, sebagai untuk kita mendapat nama dan sebagainya, tetapi amanah ni adalah satu tanggungjawab dan kewajipan yang sangat besar untuk dipikul. Jadi kita kena selesaikan amanah ini dengan sebaiknya, terutamanya kepada pemimpin adalah lebih besar untuk dia pikul tanggungjawab tersebut.
Okay, baik, ini sahaja untuk hari ini daripada kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semoga bermanfaat kepada kita, semoga kita dapat meniru contoh daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dan juga semoga kita menjadi orang yang amanah dalam menyelesaikan tugasan kita. Semoga sihat selalu semua, dan juga semoga kita terhindar daripada wabak COVID-19 ini. Semoga kita terhindar daripada segala bala-bala yang datang kepada umat manusia ini, dan juga semoga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang sentiasa diridai Allah SWT seperti mana sahabat radhiyallahu ajma'in, dan juga semoga kita menjadi orang yang sentiasa diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada keburukan dan kelemahan diri saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa nanti insya-Allah.